Penonton, kita nak terus untuk topik kita hari ini, keadilan yang tertangguh. Tapi sebelum itu, kita saksikan TikTok yang disediakan rakan wartawan kami. Kerajaan bersetuju untuk mencadangkan Hakim Mahkamah Syariah membuat perintah permohonan penceraian isteri serta tuntutan nafkah anak-anak secara serentak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi mempercepatkan proses mahkamah bagi kedua-dua isu itu yang masih diasingkan ketika ini. Sekarang ini satu persatu bawa ke mahkamah untuk selesaikan isu perceraian. Selepas diputuskan perceraian, baru bawa sekali lagi untuk nafkah. Jadi ianya kadang-kadang memakan masa yang lama. Sebab itu kita bersetuju mencadangkan supaya dibawa terus dua-dua serentak. Perceraian dan juga untuk nafkah anak-anak. Perkahwinan adalah janji sehidup semati antara pasangan suami isteri. Tidak ada sesiapa yang mahukan mahliga yang dibina musnah di pertengahan jalan. Walau bagaimanapun, tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Ada yang diuji dengan perceraian dan terpaksa membesarkan anak-anak tanpa menerima nafkah dari bekas suami. Selain itu, terdapat juga beberapa kes yang tular di mana bekas suami tidak bertanggungjawab dan bersikap lepas tangan mengabaikan nafkah pada anak-anak selepas perceraian. Mengambil kira akan suara wanita, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan satu perkabaran gembira buat golongan wanita, terutama mereka yang diceraikan suami. Hal ini diputuskan bagi menghargai dan menjaga kepentingan wanita. Justeru itu, isu berkaitan tuntutan nafkah ini tidak boleh dipandang enteng. Walau bagaimanapun, apakah antara hak-hak yang perlu diketahui wanita selepas berlakunya perceraian dan apakah antara langkah yang boleh diambil oleh pihak isteri dalam berhadapan masalah ini? Keadilan yang tertangguh ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang hak dan juga nafkah kepada isteri dan juga anak-anak yang mana telah pun kami kongsikan dari awal tadi. Dan seperti yang telah anda saksikan di visual tadi, kita nak terus kongsikan perbincangan kita pada hari ini bersama dengan yang arifnya, iaitu Tuan Musa Awang selaku Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia PGSM. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih. Okey, Tuan, kalau kita lihat ini isu yang telah pun dibincangkan sejak daripada seminggu yang lalu, manakala ramai dalam kalangan isteri, bekas isteri, ibu dan juga wanita ini merasakan bahawa apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini seolah-olah memberi satu sinar baharu dan juga kegembiraan kepada golongan wanita kerana hak mereka diangkat dan juga dibela. Jadi mungkin kalau Tuan boleh kongsikan, kalau kita cakap tentang isu nafkah ni bukan isu baharu, yang mana pelaksanaan-pelaksanaan tertentu telah pun dilaksanakan, tetapi ramai dalam kalangan suami ini yang masih culas untuk membayar nafkah. Dengan adanya berita ini, bagaimana ia memberi satu ruang dan juga peluang kepada wanita untuk terus mempertahankan hak mereka. Okey, terima kasih Fiza, Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya isu nafkah ni dia biasanya bermula apabila berlaku perceraian lah suami isteri. Dia isunya sekarang ni bila berlaku perceraian, kadang-kadang bekas suami itu dia agak, kalau sebelum bercerai pun dia dah culas. So bila dah bercerai tu lagilah dia culas kan. Lagilah dia mengabaikan nafkah tu. So apa yang saya nampak sekarang hari ni, tuntutan nafkah itu biasanya kita tak buat sekali dengan tuntutan perceraian. Bila kita filekan perceraian, nafkah tu kita filekan kemudian. Sebenarnya nafkah anak-anak ni dia boleh tuntut walaupun belum bercerai ataupun selepas bercerai. Maksudnya tak kisah, tak bercerai pun boleh buat tuntutan. Sepatutnya sebagai wanita, bila dia mohon perceraian, masa yang sama dia filekan juga sekali untuk nafkah anak-anak. Sekali jalan maksudnya? Sekali jalan. Jangan asing-asing. Betul. Sebab bila dia filekan kemudian, Fiza, kadang-kadang dia nak selesaikan cerai dulu. So nafkah anak ni dia akan jadi lama. Okey. Perbicaraan kadang-kadang makan setahun, 2 tahun. So nafkah tu tak ada siapa bayar.
Dia dalam tempoh 2 tahun dia jaga anak tu, dia kena tanggung sendiri. Wanita ni kena bekerja, nak bekerja lagi, nak tanggung anak lagi kan, nak cari duit lagi. So ini agak satu keberatan lah, menyusahkan wanita tu. Ya. Tuan, maafkan saya mencelah. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan isteri, ataupun kalau kita lihat melalui pembacaan ni, kadang-kadang kenapa mereka lakukan begitu? Kerana mereka ni nak kalau boleh, ada yang digantung tak bertali, ada yang mana suami nak menceraikan mereka dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bagi mengelakkan masalah ini berlaku, mereka terpaksa failkan satu dulu. Tetapi selepas tempoh kadang-kadang 6 bulan, setahun, ataupun lepas tu baru dinasihatkan keadaan kewangan juga tak stabil, barulah nak minta nafkah. Kalau macam tu macam mana pula tuan? Dia sebenarnya boleh, tetapi dia isu dia bila kita filekan nafkah anak tu lambat, kemudian so perintah yang keluar tu pun lambat. So bila lambat, kalau berlaku kegagalan bekas suami untuk bayar, untuk tindakan berikutnya tu dia kena ambil dia panggil mahkamah, dia panggil tindakan penguatkuasaan. Nak kuasakan perintah yang dah ada tu tapi tak dilaksanakan. So dia akan jadi 2 step dah kat situ, 2 langkah dah ke belakang. So kalau katakan yang saya sebut awal tadi, kalau dia filekan awal sentak dengan perceraian dan mahkamah dah perintahkan situ satu jumlah walaupun sikit, walaupun tidak mencukupi untuk keperluan anak tu, tapi tak apa, dia ambil dulu. Sebab kalau lepas tu berlaku perubahan tak cukup, dia boleh mohon tambah perintah tu. Okey, kalau bercakap mengenai pengumuman Perdana Menteri juga kan Tuan Musa, yang mana selain daripada pembekuan akaun, ada bayaran terus kepada si isteri itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan? Kadang-kadang ada juga para suami itu yang bekerja sendiri, bekerja sambilan, tak ada hitam putih. Ada tak antara culas tu akan berlaku lagi? Ya. Dia apa yang disebutkan oleh Yang Amat Perdana Menteri itu sebenarnya dalam undang-undang kita dah ada peruntukan. Bila perintah mahkamah tak dipatuhi, so tindakan penguatkuasaan tu boleh buat antaranya potong gaji. Potong gaji ni biasa kalau yang bermajikan lah, penjawat awam, ataupun dia memang ada bos yang untuk potong gaji dia. Ataupun tindakan yang seterusnya adalah hiwala dipanggil. Maksudnya satu harta yang berada pada pihak ketiga, so harta tu boleh ditahan, dibekukan, harta tu digunakan untuk bayar tunggakan nafkah yang dah diperintahkan oleh mahkamah. Itu yang disebutkan beku akaun tu. Maksudnya di sini, bila dah ada perintah mahkamah minta bayar satu jumlah yang tertentu tapi tak dipatuhi, so mahkamah boleh hantar notis kepada pihak ketiga itu tadi, bank dan sebagainya, untuk dia freezekan akaun bekas suami itu untuk digunakan bayar nafkah anak. Itu bagi yang mungkin yang tak ada majikan ataupun yang bekerja sendiri, Fatin, yang bisnes. Dia tak ada majikan tapi dia ada sumber pendapatan, dia letakkan dalam satu akaun. Tapi isteri kena tahulah akaun apa tu. Isteri kena pandai, kena pandai lah ni daripada dalam perkahwinan kan. Ini ada yang dikongsikan di Facebook WHI, tetapi bukan di komen Facebook tetapi di DM kita. Katanya ada juga dalam kalangan bekas suami ini memang sangat culas. Setiap kali minta nafkah untuk anak-anak, mereka ni memang tak nak bayar, katanya tak ada duit. Tetapi boleh berbelanja pula untuk keluarga isteri baharu dan anak-anak tiri dan sebagainya. Ini bukan masalah yang barulah. Ini memang masalah yang sering kali berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bila nak minta hak untuk anak sendiri, anak kandung, ada macam-macam alasan. Tapi apabila ada keluarga baru, ada anak yang baru, ada anak tiri dan sebagainya, mereka boleh pula berbelanja, letak gambar bercuti keluar negara dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan begini, bagaimana sebenarnya kita boleh nak bantu golongan-golongan isteri dan juga wanita ini yang mana hak mereka ini teraniaya? Ya, betul. Itu yang munculnya ataupun keluarnya cadangan untuk bekukan akaun tu, Fiza. Sebab yalah, kadang-kadang orang lelaki ni cerdik juga kan. Dia buat macam tu, lepas tu dia pergi tunjuk masuk Facebook dan sebagainya. Betul. So bekas isteri yang ada kena sara anak dia ni, move on. kan? Dia marahlah. Dengan anak sendiri pun marah kan. So itu bila sebab itulah timbulnya cadangan tu supaya mereka ni lebih bertanggungjawab. Selesaikan yang mana dengan yang lama dulu yang belum selesai lagi tunggakan. Sebab tunggakan nafkah ni, Fatin, dia akan jadi hutang. Bila dah ada perintah mahkamah, dia akan jadi hutang kepada lelaki itu tadi, bekas suami itu. Even kalau katakan bekas suami itu meninggal dunia pun, boleh dituntut sebagai hutang arwah itu tadi. Sebelum dibagikan harta dia secara faraid
selesaikan dulu yang hutang tu. I see. Sampai ke tahap itu hutang ni yang nafkah anak-anak Nafkah yang ni dah pentingnya yang dah diperintahkan oleh mahkamah tu tadi. Okey, kejap lagi kita nak tanya kepada Tuan Musa antara perbezaan tunggakan nafkah yang bercagar dan tidak bercagar. Tapi sebelum itu kita nak dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Pendapat saya, nafkah tu adalah wajib bagi suami untuk beri nafkah kepada isteri ataupun anak-anak dia. Memang orang cakap apa, dah itu tanggungjawab. Tak kisahlah berapa, sekadar mampu dia. Janji nafkah tu memang cakap kalau boleh tu tiap-tiap bulan tu ada. Macam bercerah hidup lah. Pada saya tanggungjawab selagi anak tu tak sampai 21 masih tanggungjawab kepada bekas suami. Memang dia kena bagi kot dekat nafkah kepada anak-anak yang masih dalam di tanggungan dia. Of course lah kita akan support sebab ramai juga wanita yang teraniaya. Tapi masalahnya saya rasa yang perlu dikena ketengahkan juga kalau untuk hak seorang bekas suami juga jumpa anak. Sebab isu itu ada juga. So sekarang ni mungkin kita agak macam berat sebelah. Mungkin kita should balance it off. Pada saya kerajaan bagi itu wajar sebab contoh kalau masih dalam tanggungan mesti kena bagi. Dalam hukum agama pun memang ada benda tu kan, wajar dibagi, dibekukan pun wajar pada saya sebagai wanita. Kot saya support kalau untuk ini. So sekarang ini perkara yang kerajaan tegaskan memang sangat wajar, but lagi wajar kalau kita sendiri did our homework very well. Kalau dibekukan, macam mana dia nak cari rezeki, macam mana duit tu nak masuk dalam akaun. So kadang-kadang ada gaji tu dapat cash, kadang-kadang dapat melalui bank. So kalau dalam masa jangka yang pendek, saya rasa tak wajar. Itu antara pendapat rata-rata, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, ada yang merelakan, ada yang membantu juga kadang-kadang suami ni. Macam-macam lah sebenarnya. Okey, berbalik kepada tadi persoalan kepada Tuan Musa. Tuntutan ataupun tunggakan yang bercagar dan tidak bercagar, apa sebenarnya perbezaan dia, Tuan? Itu berkaitan dengan tunggakan nafkah lah. Maksudnya kalau yang bercagar tu maksudnya jumlah kadar nafkah tu dicagarkan dengan sesuatu. Contohlah macam nafkah tu diambil daripada sewa rumah bekas suami. Okey. Bila mereka bercerai, dan semasa perceraian tu suami kata untuk nafkah anak-anak kamu ambillah daripada sewa rumah tu. So itu yang dicagarkan dengan sesuatu lah. Maksudnya digantungkan dengan satu perkara yang lain sebagai sumber untuk nafkah. Perlu maklum pada mahkamah? Biasanya dalam perintah tu akan disebutlah. Kalau perkara ni dia bawa mahkamah akan nyatakan dalam perintah tu supaya benda tu clear, tidak timbul pertikaian dan sebagainya. Cuma bila saya tengok komen tu tadi, satu patin saya nak sebut, apa yang dicadangkan tu untuk dibekukan akaun tu bukan maksudnya macam kita habis duit dia. Habis duit. Bukan maksudnya contoh kita sekarang ni kita lambat bayar kat bank, lepas tu kita nak bank in pun tak boleh masuk kan. Macam kredit card lah kan. Macam kredit card kan. Tak, dia maksudnya bila dibekukan tu jumlah yang itu saja. So yang lain tu boleh keluar. Contohlah perintah mahkamah kata tunggakan RM10,000. So dalam akaun ada 20. So yang RM20,000 tu RM10,000 lagi tu boleh dikeluarkan. Cuma untuk jumlah yang diperintahkan. Wajib kan? Betul. Wajib. Okey, saya ada beberapa soalan nak tanya kepada Tuan. Tapi sebelum tu apa kata kita santuni dahulu. Ini soalan daripada penonton kita di Facebook. Daripada Jikram Pual Jikram, katanya Assalamualaikum, dia panggil Prof. Tuan Musa. Saya nak tanya, kalau isteri sendiri yang keluar dan lari dari rumah tanpa cerai dari suami dan tidak balik sehingga dia berkahwin lain, adakah suami harus beri nafkah pada anak-anak yang berada pada isteri? Mohon penjelasan. Dia kena faham nafkah isteri dengan nafkah anak ni beza. Nafkah isteri sehingga berlaku perceraian dan kemudian sambung sikit lagi sehingga habis nafkah iddah lah, tempoh iddah isteri sampai takat tu saja. Nafkah anak ni dia sampai umur anak tu 18 tahun. Wajib. Kena bayar, wajib bayar. Kecuali dalam keadaan tertentu anak tu mungkin ada Down syndrome dan sebagainya, so sampai bila-bila kena bayar. Kalau anak yang normal yang tidak ada masalah sehingga umur 18 tahun. So ini beza dia. So nafkah isteri, kalau suami nak kata dia tak nak bayar, dia kena ada satu perintah perisytiharan nusyus dari mahkamah. Walaupun isteri keluar rumah,
selagi suami tak mohon kepada mahkamah untuk declare yang isteri itu nusyus sebab keluar daripada rumah, selagi itu dia kena bayar. Kena ada declaration tu. Kena ada. Tetapi kalau isteri sendiri yang kata tak apalah, tak payahlah tuntutan edah, tak payah bayar edah, tak payah juga, tak ada juga tuntutan mutaah dan sebagainya, itu tak ada masalah. Yang tu tak berbeza sebab itu dia menggugurkan hak dia. Maksudnya dia kata tak Sebulat apalah. suara lah. Tak nak gaduh lah Tak nak gaduh, aku boleh tanggung diri sendiri, aku tak payah bayarlah. Okey. Saya satu lagi soalan yang nak tanyakan kepada tuan. Kalau kita bercakap tentang isu nafkah ini, kadang-kadang kita juga faham dengan keadaan situasi dan juga ekonomi semasa. Mungkin apabila pasangan ini telah pun bercerai ataupun berpisah, isteri kurang berkemampuan, suami juga sebenarnya tak berkemampuan. Tapi dalam masa yang sama, isteri ini nak terpaksa menjaga anak-anak dan sebagainya. Ada ahli keluarga suami yang berkemampuan. Adakah dibolehkan untuk pihak isteri ini, bekas isteri menuntut daripada ahli keluarga bekas suami itu untuk membayar nafkah anak-anak ini? Ya, dalam undang-undang sebenarnya asasnya boleh. Dalam keadaan kalau katakan bapa tu meninggal ataupun dia dalam keadaan yang tak upaya untuk bekerja. Contohlah tiba-tiba bekas suami tu kena stroke. So dia tak boleh bekerja. So bila kena stroke, siapa nak tanggung nafkah? So dalam keadaan itu, ibu itu tadi yang jaga anak-anak tu boleh mohon kepada mahkamah untuk mereka yang di sekeliling suami tu yang berkemampuan sama ada bapa kepada suami kalau dia mampulah ataupun adik-beradik lelaki suami yang mampu untuk bayar nafkah kepada anak-anak itu tadi. Okey. Itu tanggungjawab. Bermakna dalam isu ini bukan mereka yang berada dalam perkahwinan ibu, ayah ataupun suami atau isteri saja, tapi kita juga sebagai anggota dan juga ahli masyarakat kena tahu apakah peranan-peranan yang kita lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, Fatin. Betul. Ini ada satu lagi soalan daripada Instagram saya yang mana saya telah mendapat perintah nafkah anak pada 6 bulan lalu dan kini bebas. Suami saya telah gagal membayar nafkah anak. Adakah saya boleh memfailkan tuntutan tunggakan nafkah? Tuan Musa. Ya. Dia kalau nafkah anak ni sifatnya selagi belum ada perintah mahkamah, dia tak akan jadi tunggakan. Dia tak akan jadi hutang. Tapi kalau dah diperintahkan oleh hakim mahkamah, dia akan jadi tunggakan. Dia akan jadi hutang. Beza tu. Maksudnya kalau dah bercerai 3-4 tahun, suami tak bayar nafkah anak ni, bekas suami tak bayar. Tapi tak ada perintah mahkamah. Walaupun dah 3 tahun berlalu, yang tu dia tak akan jadi tunggakan. Yang tulis sendiri dalam buku 555 tu tak adalah. Buku 55 tu untuk kita sendiri je lah. Tak kira. Tapi kalau mereka bercerai, masa tu ada perintah suruh bayar 500 bulan contohnya. 3 tahun tak bayar, kalilah 500 kali 3 tahun. 36 bulan. Berapa yang tu akan jadi tunggakan. Okey. Faham? Okey. Ini kita bercakap isu nafkah dan bagi mereka yang telah pun berpisah ataupun mereka yang jodohnya tak panjang. Tapi saya kira ramai juga dalam kalangan pasangan suami isteri yang mengalami masalah nafkah semasa masih lagi dalam hubungan rumah tangga. Kadang-kadang isu ni susah nak bincang sebab kalau bincang jadi sensitif, jadi dan sebagainya. Kadang-kadang isteri takut nak cakap walaupun isteri pun sebenarnya ikat perut ataupun isteri pun sebenarnya tak larat dah nak buat macam-macam kerja nak bantu suami ni. Suami pula kadang-kadang duduk rumah, tak nak usaha lebih dan sebagainya. Isu nafkah ini kalau mereka belum lagi berpisah, adakah isteri juga boleh dan berhak untuk membawa isu ini ke mahkamah bagi meminta tanggungjawab, meminta hak-hak mereka dan juga anak-anak? Boleh, Fiza. Dia dalam undang-undang disebut apabila berlaku pengabaian, kecuaian oleh pihak bapa itu tadi. Tak kiralah bila-bila pun, sebelum bercerai ataupun selepas bercerai. Cuma isu dia sekarang, kebanyakan wanita kita, ibu-ibu ni dia fikir dari segi ialah masih duduk sekali kan dengan suami. Kalau dia filekan ke mahkamah buat tuntutan tu mungkin akan mengeruhkan lagi keadaan, itu je lah. Tapi dari segi undang-undang tu boleh dimohon. Dan setengah wanita ni ada yang memfilekan permohonan di mahkamah. So bila difilekan dalam keadaan sebab dia dari segi emosionalnya dia ada beza. Bila kita filekan semasa dalam perkahwinan ataupun selepas bercerai. Sebab biasa kalau ibu ni filekan masa dalam tempoh perkahwinan, suami ni datang, dia settle je. Dia takkan fight banyak pun. Sebab dia tahu itu tanggungjawab dia, itu masih isteri dia, masih anak-anak dia.
beza dengan kalau dah bercerai ni yang jadi suami Panjang datang cerita. tak setuju. Dah ada komitmen lain. Kan? Ya, Dulu is one, sekarang kadang-kadang mungkin ada is two, is three kan. Jadi dia lain sikit. Dan mungkin ramai juga dalam kalangan ibu-ibu ataupun isteri yang masih dalam perkahwinan ni, kadang-kadang ada dalam kalangan suami ni dia terlepas pandang. Mungkin dia melebihkan dari segi hobi mereka ataupun apa aktiviti-aktiviti di luar sampai terlupa yang isteri pun ada pendapatan, dia lupa nak bagi nafkah. Tapi kita nak tahu pula dari segi proses bagaimana kita boleh membantu golongan wanita dan juga ibu-ibu serta isteri ini untuk mendapatkan hak mereka. Satu, kita kena faham sini, kalau katakan isteri itu dia berkemampuan ataupun ibu, dia pun ada income dan dia willing, maksudnya dia memang sanggup untuk tanggung nafkah anak. Okey. Dia bersedia. So itu tak jadi isu lah. Walaupun mungkin dia tanggung sebahagian atau keseluruhannya. Tapi dalam keadaan di mana isteri itu sendiri pun dia tak berapa mampu dan tiba-tiba bekas suami tak sediakan nafkah, dari segi hak tu dia boleh filekan buat tuntutan. Tapi kalau dia memang dia tak apalah, malah nak cerita banyak lah. Tak apalah kau nak tanggung anak tiri. Kau jawablah kat akhirat dia kata. Jawablah. Kan? Itu cerita lain. Tapi dari segi hak, kalau dia kata satu masa sebelum tu dia sanggup untuk tanggung, tapi satu masa dia tercetus, sampai bila aku nak tanggung. Betul? Kan? Ketika itu dia boleh buat tuntutan. Okey, baik. Di hujung perbincangan ni kita harapkan banyak lagi sebenarnya masa Tuan Musa, tapi di hujung ini ada kata-kata akhir untuk penonton yang sedang menonton, untuk mereka buka mata sebenarnya bagi mereka menuntut hak-hak mereka sendiri. Dari kita bercakap soal wanita, cuma saya nak sentuh sikit dari segi suami pun. Boleh? Suami sebenarnya dia ada hak juga. Bukan bila kita cakap wanita ni lelaki tak ada hak, dia ada. Dalam keadaan di mana perintah mahkamah diarahkan dalam jumlah yang tertentu, kalau suami tu kata dia tak mampu dengan arahan tu, dengan perintah tu, sebenarnya dia boleh mohon untuk kurangkan mengikut kepada keperluan ataupun kemampuan dia lah. Faham. Ikut keadaan semasa dia lah. Ikut keadaan semasa. Cuma kita kena ingat, lelaki-lelaki suami ni, kita kena ingat bahawa pemberian nafkah anak yang kita berikan tiap-tiap bulan tu, sebenarnya dia menambahkan lagi keberkatan rezeki yang kita dapat tu. Tak percaya, cuba try. Maksudnya cuba konsisten beri nafkah anak, insya-Allah rezeki tu akan bertambah. Okey, kalau bercakap mengenai keberkatan tadi tu, saya nak kongsikan, ini sangat menarik perhatian. Assalamualaikum, Prof, sekali lagi. Saya nak tanya, kalau isteri saya yang mana tadi tu? Okey. Yang ini kan, betul kan? Yang mana satu kata? Okay. RM50 sahaja. Bekas suaminya hanya bagi nafkah setiap bulan. Kalau begitu bagaimana? Bergantung kepada persetujuan isteri itulah. Sebab kita faham macam anggota tentera kita, kadang-kadang polis pun ada, dia dah potong tiap-tiap bulan kan. 50 untuk suami, untuk ibu, 50 untuk isteri. So kalau isteri tu setuju dengan jumlah tu, tak masalah. Faham. Tapi kalau dia kata tu tak cukup, kalau dari segi undang-undang tu dia bolehlah buat tuntutan. Rasanya soalan tu tadi sebab sambil-sambil kita orang nak baca ni dia orang delete soalan tu dalam masa ni. Jadi soalan ni terlebih contoh mungkin mahkamah kata RM100 ataupun RM500, tapi suami tu bayar 50 saja. Okey. Yang tu dari segi kalau dah ada perintah tu dia akan jadi hutang lah, 450 tu. Yang tak dibayar tu dia akan jadi hutang dan dia akan jadi tertunggak. Boleh dituntut. Boleh dituntut sebagai tunggakan. Tapi sekurang-kurangnya dibayar untuk kemampuan dia lah kan. Ya, daripada orang kata daripada tak ada kan. Sebab tu saya cakap tadi kalau suami tu ataupun lelaki tu dia rasa dia tak mampu bayar 500, dia mampu bayar 50 je ataupun 100 je, dia boleh mohon kepada mahkamah untuk kurangkan jumlah tu. Ikut keadaan semasa dan ekonomi. Kemampuan jugalah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Musa kerana bersama dengan kita hari ini. Banyak sebenarnya input dan juga pengisian berkenaan dengan topik kita, keadilan yang tertangguh. Dah tak tertangguh dah sekarang, anda boleh tuntut hak anda di mahkamah. Anda kena pergi ke saluran yang betul, insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Musa Awang dan semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan dapat membuka mata dan juga minda membantu anda yang mungkin dalam kebuntuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti. Jangan ke mana-mana.